berada dalam keadaan sihat walafiat dan diberikan kesejahteraan, diberikan keberkatan dan kerahmatan oleh Allah SWT. Semoga-moga umur yang Allah berikan kepada kita, kita dapat menambahkan amal ibadah, amal soleh. Semoga amal-amal kita tersebut akan menjadi saksi di hadapan Allah SWT di hari kiamat kelak dan menjadi penyebat untuk kita bersama-sama memasuki ke dalam syurganya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi setelah sekian lama hamba cuti, cuti ngajar apa 3 minggu tak? 3 minggu. Oh, perginya umrah. So, lama tak pergi umrah. 20 tahun tak pergi. Apabila sampai di Saudi tu, kejut. Kejut budaya. Tengok pembangunan dia, tengok masyarakat dia, berubah sakit. Tak serupa, tak ada seorang rambut hak zaman hamba dulu. Tak ada. Sabar-sabar di airport Jeddah tu. Coba hamba masuk ke Mekah dulu. Masuk Mekah tu sampai airport Jeddah tu, airport Jeddah pun tak kenal. Oh, sampai di airport Jeddah pula, kejut pula disambut oleh wanita-wanita Arab Saudi. Wanita-wanita Arab Saudi lah ni bekerja, boleh kerja. Sampai hamba dulu tak boleh. Tak boleh kerja, lepas tu tak boleh bawa kereta. Tapi sampai lah ni berubah. Akhir zaman lah. Hamba tengok benda tu, hamba kejut lah terpayah ni lah hak Nabi kaya akhir zaman. Kita duk Malaysia, kita tak khabar, muka kita celak-celak dah orang lagu tu dah. Boleh? Oh, Tino kerja, ada cikgu kita, cikgu Tino pun ada dah. Kita tidak pelik. Apabila sampai di Saudi ni rasa pelik. Sebab Saudi dulu tidak lagu tu. Dan tengok ada setengah-setengah orang Tino tu, tak pakai tudung. Di airport Jeddah. Oh, jadi Allah kata pelik ni. Oh, dia kerja antara polis dia, kastel dia pun ada orang Tino. Kata, berubah sakit. Lepas tu berangkat ke Mekah tu. Tak, sampai di hotel tu tengok tak kenal jalan. Tak tahu mana so. Kata jalan mana ni, mu pergi dengan Ustaz Abdul Hadi dia. Mu tunjuk ni jalan kita dulu duduk lalu ni, Bukit Hajian. Kata gitu. Memang tak cek. Lepas tu pergi buat umrah pula ni, cerita sikit lah pengalaman hamba selepas 20 tahun. Sampai Masjid Mekah ni, Masjid Al-Haram Mekah ni. Pintu hak sampai dulu tu tak ada belakang. Pintu baru belakang dia benar. Pintu baru, lepas tu nak masuk masjid tidak sepa dulu-dulu. Siapa-siapa nak masuk masjid bila-bila masuk ikut. Nak duduk mana, duduk dalam ni duduk. Polis dia jaga. Dia buat lencongnya, masuk masjid kena pusing kau. Kalau kita nak pergi situ, tak boleh dia tutup. So, gikan ni. Jadi Allah kata ni lah antara kita tengok. Perbezaan zaman hamba dulu dengan zaman lalu. Memang beza jauh. Sapa-sapa tu pula sejuk. Sejuk sungguh je, tak sejuk main-main. Tengok kau tu papel hak dia tunjuk Celsius dia tu. 18 Celsius. Sejuk. 18 ni sejuk. Ekor kita ni baru buka berapa ya. Tak. Kata nak buka 18, saya kata tahu lah. Sejuk, memang sejuk sungguh. Dan sekian lama tu pecah baby. Hamba tu lama dulu tak je pecah duduk pecah baby. Kata sejuk. Sejuk sungguh. Lepas tu jarak hamba pergi hotel tu alhamdulillah tidaklah jauh sangat. Mana tu email tu ke Azebel tu dia lagi turun daripada hotel pergi. Dia lagi semai dalam masjid. Bawa orang tu tunjuk tempat-tempat kata tak si wagi sesak tu hamba royak lah. Tunggu sini untuk 2-3 hari tu. Lepas 2-3 hari tu baru hamba lepas. Gitu. Lepas tu lepas buat umrah, buat gapo sudah tu. Dia lah buat 2-3 kali umrah. Hamba buat 2 kali lah. Buat untuk mula mak hamba. Lepas tu dengan kebetulan ada orang kampung tu, tua dia meninggal. Jadi awak buat badan umrah untuk 2 kali tu yang hamba buat. Lepas tu rasa keletihan dia tu tidak suka dulu. Hak tu kata ibadah umrah ni ibadah yang menggunakan fizikal. Fizikal kita kena sihat.
Dan kita kena ada kewangan. Lepas tu kena tubuh badan yang sihat. Nah, barulah disebut man istata'a ilaihi sabila. Barulah hukum yang mengatakan umrah tu wajib pada diri seseorang. Ada harta, ada kesihatan tubuh badan. Hukum umrah ni wajib. Maknanya orang berkemampuan, ada duit duduk dalam bank lebih dah tak ada buat apa, wajib bagi dia pergi umrah. Apabila kita sebut wajib, maknanya apabila kita tidak lakukan ibadah tersebut, maka kita akan berdosa. Dia akan gugur ke kalimah wajib tu apabila kita tidak mampu. Duit tak ada. Nak pergi umrah mana? Lah ni umrah tidak ada 300. Kalau tak ada 5,000 dalam poket saya nak pergi. Jadi berkemampuan. Itu maksudnya segi kewangan dan segi kesihatan. Mana kalau kita tak sihat, tak boleh nak pergi juga. Jadi kejarlah masa kita tengah muda ni, tengah sihat ni, suruh gagah ni, gila ibadah umrah. Bagi menggugurkan kewajipan ke atas seseorang. Mana dia panggil umrah wajib untuk seorang semua hidup. Sekali dia buat, malah gugurlah hukum tu. Cukup dah bagi dia. Supaya juga ibadah haji. Mana apabila dalam keluarga kita meninggal, dia tidak sempat buat umrah ataupun haji, maka dikhilaf ulama di sini. Ulama dia bincang pada masalah. Ada mengatakan sebelum kita bagikan faraid, wasiat harta yang ditinggalkan si mati tu, maka wajib ambil harta dia dulu untuk kerjakan umrah ataupun haji. Barulah dibahagikan harta. Barulah difaraidkan benda tu. Siapa begitu sekali hukum dia. Kita ingat ke? Biarlah dulu. Nantilah siapa suruh. Nantilah. Kita tunggu seru tu umur tu duduk tangan kita kok. Nyawa tu duduk tangan kita kok. Jadi perkara itu kita kena tanya diri kita. Kita nak sebut kita tak mampu tu yalah kok. Jadi kita kena hati-hati dan kita perlu pengorbanan untuk buat ibadah. Pengorbanan masa, pengorbanan uang, harta, tubuh badan kita. Itulah satu-satunya ibadah. Tak kira lah ibadah mana kalau kita fikir. Supaya kita semaya juga. Kita perlu korbankan masa kita. Perlu korbankan tubuh badan kita. Bergerak untuk semaya. Begitu juga ibadah-ibadah lain. Ibadah puasa. Sama je. Perlu ada pengorbanan. Tak ada pengorbanan, kita tidak akan dapat melakukan sesuatu ibadah. Itu adalah khususnya. Lepas tu, tolak pergi Madinah. Sampai Madinah tu. Lepas 6 hari dia Mekah pergi Madinah. Madinah sejuk sikit. Sejuk lagi. Tak habis lagi musim tu. Tapi duduk dalam 2 hari Madinah tu start dah. Cuaca dia seperti biasa dah. Tak sejuk sangat. Warna di subuh tu tak kena pakai sejuk mana lah. Kalau lepas sikit lah, boleh je. Tak sejuk mana. Siapa support Madinah pula tu? Padahal Nusti Amba tu duduk dekat dengan Madinah dulu. Kadang-kadang jalan kaki siapa sih? Tak kenal. Tak tahu kat mana. Siapa tanya orang mana? Itu Babu Salam. Nasib baiklah Mekah Madinah tu, kiblat dia tak tukar. Kalau tukar hamba sesat. Nak rakyat ni, beza. Sampai hamba dulu, payung ada setepak tu halik belakang Babu Majidi. Dan ni tak ada dah Babu Majidi. Halik belakang. Kiblat kat depan tempat makam Nabi. Kat belakang dia panggil Babu Majidi dulu. Tak ada dah Babu Majidi, di situ ada payung dulu. Lah ni semua sekeliling masjid ada payung. Lepas tu dia buat pagar dia pula tu, pagar tu baru buat. Ramai hamba dulu tak ada. Jadi di Madinah ni cahaya sikit. Nak sembahyang masuk dalam masjid, polis tak jaga mana. Polis tidak sekat. Dia bagi pelepasan kepada orang nak sembahyang luar kau, nak sembahyang dalam, ikut. Jadi ialah kita mudahlah kita nak masuk masjid, kita masuk masjid. Nak mana tak masuk masjid, sembahyang seluruh luar. Mekah dak. Mekah lain sikit cara dia. Masuk Raudhah kalau zaman hamba dulu boleh guling lah masa tu. Tak kira masa. Suruh nak tidur Raudhah di Raudhah. Tapi kita perlu ingat sebenarnya Raudhah ni sebenarnya memang dah dalam segi ada hadis mengatakan ma min baiti wa min bari raudhatun min riyadil jannah.
antara rumahku, iaitu rumah Nabi, iaitu makam Nabi sekarang. Asalnya adalah rumah Aisyah. Aisyah, isteri Nabi lah. Apabila Nabi sakit, Nabi nazak, maka Nabi meminta kebenaran kepada isteri-isterinya supaya duduk dengan Aisyah. Dan Nabi SAW wafat di rumah Aisyah. Dan Nabi berkata, ma minbari. Sebenarnya sebelum kita nak tengok hadis tu, dia serupa juga turunnya Al-Quran. Disebut sebabun nuzul. Hadis pun ada sebab dia. Sebab apa Nabi kata gitu? Jadi sebab hadis Nabi kata Raudhah ni adalah taman syurga, sebab apa? Ada sebab dia. Kerana ketika mana Nabi SAW, dia keluar daripada rumah dia, tu masjid. Faham tak? Rumah Aisyah tu duduk jepek dengan masjid Nabi. Jadi Nabi keluar tu masjid. Dan masjid zaman Nabi tidak luas. Bukan supaya zaman yang kita fikir, zaman luas ke tak? Tak luas zaman Nabi. Jadi apabila Nabi keluar saja daripada rumah, masuk ke masjid, maka Nabi tengok para sahabat doa ibadah dari situ. Ada duduk semaya sunat, ada duduk baca Quran, ada duduk buat ibadah-ibadah dari kawasan masjid tu. Jadi disebabkan itulah Nabi pun bersabda, ma min baiti wa min bari rawdatun min riyadil jannah. Di antara syurgaku, di antara rumahku dan mimbar tempat Nabi khutbah itu, di tengah-tengah ni adalah taman syurga. Tempat sahabat beribadah. Tetapi apabila sampai sekarang, masjid diperluaskan. Ya, dibesarkan dibesarkan oleh khalifah-khalifah selepasnya, dibesarkan. Dan ada hadis yang masyhur yang mengatakan sekiranya masjid ni dibesarkan hinggalah ke Syam, sampai jauh bersambung safnya, maka disebut adalah Masjid Nabawi juga. Dan pahala semaya dalam Masjid Nabawi ni adalah 1000 kali ganda daripada kita semaya di mana-mana. Banyak 1000 ni. Kali 5 waktu tidak 5000. Kita semaya sehari ni kayak semaya maghrib. So sehari 365 baru 365 hari setahun. Kalau ni waktu semaya 1000 kali. Mana banyak kelebihan. Belum lagi Mekah. Mekah 100,000. Mana kita semaya sekali waktu dalam masjid Nabi. Pahala masjid haram Mekah 100,000. Mana seperti mana kita semaya seumur hidup pun tak dapat 100,000 kali. Betul tak? Jadi tempat tu adalah tempat mubarakah. Tempat yang berkat dan suci. Kita kena ingat. Mekah dan Madinah. Siapa ada peluang pergilah. Yang ada saya. Mana dia umur kita ni tak. Kalau nak dibandingkan dengan harta, dengan masa, makanya amalan tu lebih berharga apabila kita ada dalam kubur. Bila ada kita ada di pada masa. Allah tak ukur dengan harta kita simpan, tak ukur dengan kemudahan kita ada. Allah ukur kita, nilai kita dengan amalan. Betul tak? Amal ibadah. Jadi jangan nyaya. Itulah sebuah sikit tentang perjalanan umrah hamba. Sepanjang berada di Mekah Madinah. Dan kitab hamba bawa ni adalah